Dalam dunia yang saban hari semakin gila dan taksub dengan kepopuleran dan kekayaan yang bersifat materialistik, kisah lelaki ini akan membuatkan anda menilai kembali erti kehidupan. Antara gelaran yang diberikan kepada insan ini adalah orang miskin terkaya, Angel of Mercy, atau dalam bahasa Melayunya, Malaikat Rahmat, dan banyak lagi. Inilah kisah seorang miskin yang tidak berharta bernama Abdul Sattar Eddy yang mengubah pola kehidupan masyarakat di Pakistan. Abdul Sattar Eddy merupakan pelopor kepada organisasi kebajikan yang terbesar di Pakistan yang dikenali sebagai Eddy Foundation. Organisasinya menjalankan pelbagai servis kebajikan yang membantu masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan, dari perlindungan haiwan, perlindungan anak yatim, ibu mengandung, pusat rehabilitasi, memandikan dan mengkafankan jenazah yang tidak berwaris, dan banyak lagi. Di sebalik kejayaan organisasinya, Abdul Sattar Eddy hanyalah seorang yang berasal dari keluarga yang miskin, tidak mempunyai harta, dan kekal begitu sehingga akhir hayatnya. Abdul Sattar Eddy dilahirkan pada tahun 1928 di sebuah perkampungan kecil bernama Bandva, berhampiran Junagadh di Gujarat. Ketika umurnya 11 tahun, ibunya telah lumpuh dan tidak berapa lama kemudian, ibunya juga mendapat penyakit mental. Keadaan ini memaksa Eddy mengambil tanggungjawab yang berat dalam menjaga ibunya. Tugas yang digalasnya memberi kesan kepada pelajarannya. Ibunya meninggal dunia ketika beliau berusia 19 tahun. Pengalaman menjaga ibunya membuatkan hati Eddy terjentik akan kesengsaraan orang yang senasib dengan ibunya, iaitu orang yang hidup susah di luar sana tanpa apa-apa pertolongan. Eddy merasakan beliau bertanggungjawab dalam menjaga golongan yang memerlukan ini. Eddy kemudiannya berpindah ke Pakistan pada tahun 1947. Beliau bekerja sebagai pengayuh basikal dan kemudiannya sebagai jurujual yang mengambil komisen atas jualan pakaian burung di Karachi. Pada masa yang sama, Eddy terlibat dalam banyak kerja-kerja kebajikan dan beliau kemudiannya menubuhkan organisasi kebajikan yang dinamakan Eddy Foundation dengan bantuan orang ramai. Eddy menubuhkan hospital untuk merawat pesakit yang tidak berkemampuan, menubuhkan rumah ibu bersalin dan menyediakan perkhidmatan ambulans bagi membantu 10 juta rakyat miskin di Pakistan. Setelah sekian lama, Eddy melihat kepada suatu visi yang lebih besar tentang organisasinya bagi menangani masalah kebajikan masyarakat. Aktiviti yang dilakukan Eddy telah membuka mata rakyat di Pakistan. Ramai yang membantu memberikan bantuan dari segi wang ringgit dan tidak kurang pula yang bekerja secara sukarela. Eddy berkahwin dengan Bilqis, iaitu seorang jururawat sukarela yang bekerja di salah satu pusat beliau pada ketika awalnya. Mereka dikurniakan 4 orang anak. Bilqis bekerja di rumah jagaan ibu mengandung di Karachi dan antara lain, rumah ini juga mengambil dan menjaga anak-anak luar nikah yang ditinggalkan. Pasangan Eddy dan Bilqis ini memilih untuk membantu golongan yang lebih memerlukan tanpa mengira latar belakang. Eddy sendiri terlibat secara aktif dalam aktiviti di organisasinya. Selain dari mengutip dana, memandikan jenazah, Eddy juga membuat rondaan dengan memandu kenderaan sendiri dan membawa orang yang memerlukan bantuan ke pusat rawatan beliau. Di sebalik jadualnya yang sibuk, Eddy banyak menghabiskan masa terluangnya di Eddy Homes, iaitu rumah anak-anak yatim. Sosok yang dikenali sebagai Nana di kalangan anak-anak yatim di situ sering dilihat mengembirakan dan membuat anak-anak di situ tersenyum. Di sebalik kemasyhuran yang ditempuhi beliau, Eddy hidup dengan kehidupan biasa yang serba kekurangan. Beliau dan keluarganya tinggal dalam sebuah apartmen 2 bilik berhampiran dengan pusat organisasi Eddy Foundation. Eddy dan Bilqis tidak mengambil sebarang gaji. Eddy dan isterinya hidup dari pendapatan yang diterima melalui ikatan atau government securities yang dibeli oleh Eddy bertahun-tahun lalu. Ini sekaligus membebaskan Eddy dan isterinya dari sebarang keperluan kehidupan yang diperlukan atas kutipan derma, dan mereka menggunakan sepenuhnya wang yang diberikan orang ramai untuk kerja-kerja kebajikan.
Eddie juga tidak suka akan sebarang publicity. Setelah kerja kebajikan beliau menjadi bualan mulut orang ramai di Pakistan, beliau mula mendapat jemputan ke majlis-majlis rasmi. Dalam satu temu ramah di Lahore pada tahun 1991, Eddie mengatakan, "Saya meminta agar orang ramai tidak menjemput saya ke majlis sosial atau apa-apa upacara rasmi. Ini hanya membuang masa saya yang saya mahu habiskan untuk menjaga kebajikan manusia." Eddie telah membantu lebih dari 50,000 bayi, mempunyai rangkaian bantuan ambulans sebanyak 1,800 buah yang juga merupakan rangkaian bantuan NGO terbesar di dunia, 28 buah bot bantuan dan 2 buah kapal terbang untuk bantuan kecemasan. Eddie Foundation menggajikan 2,000 orang, 500 daripadanya adalah wanita, dan 6,000 sukarelawan yang terlibat secara aktif dengan membantu perjalanan organisasi Eddie Foundation dari masa ke semasa. Abdul Sattar Eddie meninggal dunia pada 8 Julai 2016 ketika umurnya 88 tahun disebabkan masalah buah pinggang. Antara permintaan terakhirnya adalah beliau meminta agar organ-organnya didermakan untuk kegunaan orang yang lebih memerlukan. Beliau dikuburkan di perkampungan Eddie di Karachi. लेकिन मुझे ढूंढना है तो आप इन इंसानों में मुझे ढूंढ सकते हैं। मैं आम इंसानों का बंदा हूं और ढूंढने के लिए आम इंसानों में जाके मुझसे मिलो, मैं मिल जाऊंगा।